Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Aquaponik dan DIY Malaysia. Dalam video kali ini, saya akan tunjuk cara untuk buat biofilter yang mampu menurunkan amonia dalam tangki ternakan daripada tahap setinggi 8 ppm kepada 0 ppm ataupun tiada langsung amonia. Amonia ni adalah masalah utama bagi peternak ikan air tawar sebab amonia adalah penyumbang utama kepada kematian ternakan air tawar. Berbeza dengan sistem aquaponik, amonia tadi akan ditukar menjadi nutrien ataupun baja kepada tanaman secara biologi. Dalam aquaponik ni, kita tak akan hadapi masalah amonia jika biofilter berfungsi dengan baik. Jadi, hari ini saya akan tunjuk cara untuk buat biofilter dan kemudian kita akan test untuk menentukan sama ada filter yang kita buat ni berfungsi ataupun tidak. Untuk biofilter ni saya gunakan bucket 20 liter sama dengan bucket yang saya gunakan untuk filter vortex sebelum ni. Dan langkah pertama saya akan buang handle yang ada pada bucket ni. Kemudian saya akan buat bahagian atau laluan untuk air keluar terlebih dahulu. Okey, untuk ni saya akan gunakan tank konektor 32mm dan kedudukan lubang adalah pada jarak 4 inci daripada bahagian atas bucket. Dan sama seperti sebelum ni, untuk tank konektor 32mm ni, saya gunakan hole saw saiz 40mm dan kalau ada yang berminat dengan hole saw serta peralatan-peralatan lain yang saya gunakan untuk projek ni, tuan-tuan boleh tengok product link dekat video description. Selesai tebuk lubang, saya bersihkan sedikit bekas potongan ataupun lubang tadi dengan menggunakan pisau. Ini adalah bertujuan supaya lubang tersebut lebih kemas dan tank konektor dapat dipasang dengan rapat. Tank konektor 32mm tadi dipasang daripada arah dalam ke luar dan di bahagian luar saya akan pasangkan dengan soket 32mm, pipe 32mm dan juga elbow untuk laluan air keluar daripada biofilter dan masuk balik ke dalam tangki ternakan ataupun ke dalam takung tanaman, dan ini bergantung pada desain ataupun jenis sistem aquaponik yang tuan-tuan buat. Kemudian kita perlukan lagi satu tank konektor 32mm untuk laluan air masuk. Biofilter ni saya akan gabungkan dengan vortex filter yang saya buat dalam video sebelum ni. Jadi air yang keluar daripada vortex filter akan masuk ke dalam biofilter ni. Nak tahu cara macam mana nak buat vortex filter ni, tuan-tuan boleh tengok link kat sebelah kanan atas video ni. Kedudukan tank konektor ni mestilah sama tinggi dengan tank konektor pada vortex filter. Jadi saya akan potong sedikit bahagian tepi ni dengan menggunakan pisau dan seterusnya saya akan tebuk lubang dan pasangkan tank konektor 32mm. Untuk biofilter ni sebenarnya agak simple. Kita cuma perlukan satu laluan air masuk dan satu laluan air keluar. Untuk pemasangan tank konektor laluan air masuk ni adalah daripada luar ke dalam. Di bahagian dalam pula, untuk laluan air masuk, saya pasangkan elbow soket dan kedudukan elbow adalah menghala ke bahagian bawah ataupun dasar bucket. Air yang masuk ke dalam biofilter ni perlu sampai ke bahagian dasar bucket terlebih dahulu untuk mewujudkan kitaran air yang baik. Jadi saya sambungkan sedikit pipe 32mm, elbow dan juga end cap. Dan pada bahagian bawah, saya tebuk beberapa lubang untuk air keluar dan saiz lubang ni mestilah lebih kecil daripada saiz media filter iaitu K1 media filter. Ini adalah untuk memastikan media K1 tidak akan mengganggu aliran air ataupun menyebabkan tersumbat. Selesai untuk air masuk, kemudian saya akan buat untuk laluan air keluar. Untuk laluan air keluar, kita perlukan soket 32mm, pipe 32mm dan end cap 32mm. Sama macam air masuk tadi, untuk laluan air keluar ni saya tebuk beberapa lubang yang lebih kecil daripada saiz media K1 untuk mengelakkan daripada K1 ni terkeluar daripada biofilter dan masuk ke dalam tangki ternakan. Setelah selesai untuk laluan air masuk dan air keluar,
saya buat sambungan sementara bagi tujuan menguji filter ni. Untuk ujian ni, air masuk adalah daripada pump. Jadi saya gunakan satu reducer 32mm kepada 15mm. Ini adalah memandangkan pipe daripada pump yang saya gunakan ni adalah bersaiz 15mm. Untuk media filter, saya gunakan 1 kg K1 media filter dan saya masukkan terus kesemuanya ke dalam buket. Memandangkan pump ni agak kuat, jadi saya letakkan 1 T 15mm dan juga ball valve untuk mengawal kekuatan air yang masuk ke dalam filter dengan menggunakan kaedah diversion pipe. Untuk menguji keberkesanan biofilter ni sama ada berfungsi ataupun tidak, kita perlukan sumber amonia. Jadi apa yang saya buat, saya sediakan sebuah balang dan saya isikan dengan air paip. Dan kebetulan juga ada talapia yang mati. Jadi saya masukkan ikan yang mati itu ke dalam balang tersebut dan saya tambahkan dengan pelet ataupun makanan ikan. Dan untuk mempercepatkan lagi penghasilan amonia, saya tambahkan dengan pelet lobster yang tinggi kandungan protein. Bahan-bahan tadi saya simpan dan perap selama 2 hari. Dan setelah 2 hari telah menghasilkan bau amonia yang kuat dan saya masukkan ke dalam tangki ujian ni. Setelah 30 minit sistem ni running, saya ambil 2 sampel air untuk ujian bagi menentukan tahap amonia yang ada. Dan lagi satu sampel adalah untuk nitrate untuk kita pastikan yang filter ni mampu menukarkan amonia yang berbahaya kepada ternakan menjadi nitrate ataupun baja untuk tanaman. Dan tangki tersebut adalah selamat untuk ternakan kita. Untuk mempercepatkan kehadiran bakteria baik iaitu Nestrosomonas dan juga Nitrobacter, saya masukkan 300 ml EM4+ daripada Dynamis World Aquaculture. Dan untuk mendapatkan EM4+ ni, tuan-tuan boleh tengok link pada video description. Dan buat masa ni, saya sangat rekomen tuan-tuan untuk gunakan EM4+ ni sebab memang terbukti berkesan dan mengandungi kandungan bakteria yang cukup. Dan setakat ni tak pernah mengecewakan saya. Untuk menguji sampel air tadi, saya akan gunakan API Freshwater Master Test Kit. Dan parameter yang saya akan uji adalah amonia dan juga nitrate. Jadi, saya akan uji 2 sampel yang saya ambil sebelum saya masukkan EM4+ tadi. Dan untuk ujian ni, kita perlukan sampel sebanyak 5 ml bagi setiap ujian. Untuk ujian amonia, saya masukkan 8 titisan solution bottle 1. Seterusnya, saya masukkan test solution bottle 2. Saya pasangkan penutup dan saya goncang selama 5 saat. Selepas digoncang, kita perlu tunggu selama 5 minit. Bagi ujian nitrate, jumlah sampel yang sama juga kita perlukan iaitu 5 ml. Dan saya masukkan 10 titisan test solution bottle 1. Untuk test solution nitrate bottle 2 ni, kita perlu goncang dulu selama 30 saat. Kemudian saya masukkan sebanyak 10 titisan juga. Setelah dimasukkan solution bottle 2 ni, saya goncang selama 1 minit dan tunggu selama 5 minit. Setelah 5 minit, kita dapat lihat kandungan amonia untuk sampel ni adalah pada tahap 8 ppm. Sebab itulah dalam tangki ternakan, jika ada ternakan yang mati, kita perlu keluarkan dan kita tak boleh terlebih bagi makanan kepada ternakan. Kalau nak tahu macam mana cara untuk kira jumlah makanan yang betul untuk ternakan, tuan-tuan boleh tengok link dekat sebelah kanan atas video ni. Seterusnya untuk nitrate. Okey, nitrate ni hanyalah pada tahap 5 ppm saja. Dengan nitrate yang rendah macam ni, mustahil lagi tanaman kita akan tumbuh dengan subur dan kita akan mengalami masalah kekurangan nutrien ataupun kekurangan baja. Setelah hampir 36 jam filter ni running, saya akan ambil semula sampel air untuk kita uji sekali lagi tahap amonia dan juga nitrate. Jika tahap amonia semakin berkurang dan tahap nitrate meningkat, bermakna biofilter kita ni berfungsi dengan baik. Dan itulah fungsi biofilter dalam sistem aquaponik.
Kalau kita tengok tahap amonia sekarang ni sudah turun daripada 8 ppm kepada 0 ppm. Bermakna sistem kita sudah bebas daripada amonia. Manakala untuk nitrat yang sebelum ni pada tahap 5 ppm dah naik hampir kepada tahap maksimum iaitu 160 ppm. Bermakna air dalam tangki ujian ni sudah mengandungi baja untuk kita punya tanaman nanti. Jadi air dalam tangki ujian ni saya akan gunakan sebagai baja untuk tangki pembiakan azolla. Yang sekarang ni azolla menjadi makanan utama untuk tilapia aquaponik saya. Dengan menggunakan azolla sebagai sumber makanan ni, kita juga boleh mengelakkan masalah amonia kerana tidak akan berlaku masalah makanan berlebihan yang pastinya akan sentiasa habis. Saya harap semoga video ni sedikit sebanyak dapat membantu tuan-tuan untuk mengatasi masalah amonia, tak kira sama ada dalam sistem aquaponik ataupun sistem ternak yang biasa. Jadi sampai jumpa lagi, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Assalamualaikum.